Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Afzal bagi meneruskan modul 7 tingkatan 5 iaitu akaun pengeluaran. Baiklah, untuk kali ini cikgu akan menerangkan terlebih dahulu nota-nota berkaitan dengan akaun pengeluaran. Baiklah, kita tengok pertama perakaunan kos. Apakah dia perakaunan kos? Perakaunan kos merupakan proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berlaku dalam industri. Cikgu highlightkan perkataan industri. Kenapa? Industri ni kita tahu ya, macam-macam industri ada. Ya, industri pembuatan, industri perkilangan, industri pembinaan. Banyak lagi lah industri yang mana industri ni sebenarnya ia melibatkan kos. Sebab itu kita tengah belajar sekarang ni perakaunan kos. Jadi aktiviti yang berlaku dalam industri ni kita akan melihat kepada itu kos-kos yang terlibat dalam industri tersebut. Jadi maklumat perakaunan kos digunakan oleh pihak pengurusan. Ini bermakna perakaunan kos mengeluarkan maklumat untuk tujuan perancangan, kawalan, pembuatan keputusan. Maksudnya dalam pengeluaran perakaunan kos ni kita akan buat perancangan. Perancangan untuk kita mengetahui ke manakah perginya kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran tersebut. Kedua, daripada perancangan tersebut kita akan tahu macam mana nak kawal pengeluaran kawalan tunai masuk dan keluar tersebut, dan akhirnya kita boleh buat keputusan sama ada kita nak menambahkan lagi pengeluaran kita, nak menambahkan lagi kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran kita. Jadi itu tujuan perakaunan kos, di mana maklumat perakaunan kos menunjukkan sama ada satu produk itu boleh memberi keuntungan ataupun kerugian. Sebab apa? Sebab biasanya dalam industri pembuatan, perkilangan, pembinaan, ini semuanya melibatkan banyak kos-kos yang mana juga setiap industri tersebut nak tahu mereka untung ataupun rugi. Maksudnya sebelum ini kita telah belajar entiti perniagaan iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat, dan kita juga telah belajar berkaitan dengan akaun kelab. Tetapi hari ini perakaunan kos ni lebih fokus pada industri. Dan kalau kita lihat nanti dalam soalan SPM, kebanyakan kita fokus pada industri perkilangan dan pembuatan. So lihat konsep kos. Definisi kos merupakan perbelanjaan firma terhadap penggunaan faktor pengeluaran iaitu buruh, tanah, modal usahawan. So buruh, tanah, modal usahawan ni adalah faktor pengeluaran. Kenapa? Sebab kita nak mengeluarkan satu produk, nak mengeluarkan satu barang, daripada kilang. Kita perlukan tenaga buruh. Buruh ni apa? Pekerja kilang tersebut, pekerja yang membuat produk tersebut. Tanah adalah tempat di mana kita nak bina kilang tersebut, ataupun tempat untuk kita nak dirikan projek tersebut, ataupun tempat di mana kita nak bercucuk tanam untuk kita menghasilkan sesuatu. Itu maksudnya. Jadi perlu tak buruh? Perlu. Perlu tak tanah? Perlu. Modal? Dah tentulah perlukan modal, iaitu tunai ataupun aset-aset yang kita akan beli untuk jadikan sebagai tunai yang kita gunakan untuk membeli aset. Jadi itu adalah namakan sebagai modal. Dan juga usahawan. Usahawan ni siapa? Orang yang mengusahakan aktiviti yang berlaku dalam industri tersebut. Jadi buruh, tanah, modal, usahawan ni bila kita gabungkan dia adalah faktor-faktor pengeluaran. Kalau tiada salah satu daripada empat ni, terhasil tak bahan yang kita nak keluarkan tersebut? Contohlah tak ada buruh, boleh tak kita laksanakannya? Tak boleh kan? Begitu juga dengan modal. Tak ada modal, lagilah tak boleh nak buat apa-apa. So usahawan ni adalah orang yang menggerakkan projek tersebut yang boleh menghasilkan produk yang kita nak buat. Boleh. So kos ni dua, satu kos tetap, satu kos berubah. Maksudnya kos tetap ni, cikgu lebih suka fokus pada satu graf ya. Di mana biasanya ke dalam graf ya, kat sini kos. Biasanya dalam bentuk RM lah. Di sini unit. Kos. Contohlah kita tak sini
10, 20, 30, 40. Okey, kalau cikgu buat macam ni, kita tahulah itu maksudnya RM. Kalau kita buat 000, maksudnya itu 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, kan. Okey, kos tetap ni bermaksud, semakin meningkat unit yang kita keluarkan, 10 unit, 20 unit, 30 unit, 40 unit, 50 unit, seterusnya. Semakin meningkat unit-unit yang kita keluarkan, kosnya sama je. Contohnya saya letak 20,000. Nampak tak? Maksudnya kos ni tidak berubah langsung. Itu maksudnya kos tetap. Itu maksudnya kos tetap. Kalau kos berubah pula ialah semakin, ini kos tetap ya, kita sini kos tetap. Kalau kos berubah pula, semakin meningkat pengeluaran, semakin meningkat dia punya kos berubah. So kos berubah ni nanti kita akan tengoklah macam mana sifat kos berubah ni dalam jadual. Dalam rajah yang saya lukis ni. Nanti kita akan belajar lagi dalam lagi lah. Ini pengenalan sahaja, iaitu semakin meningkat unit pengeluaran, semakin meningkat kos yang terlibat. Faham ya? So kita lihat pula kepada komponen pengeluaran. Komponen kos pengeluaran merupakan semua kos yang terlibat dalam proses pengeluaran suatu produk. Jadi komponen yang pertama adalah kos bahan langsung. Kedua, kos buruh langsung. Ketiga, belanja langsung. Yang keempat, kos overhead. Cuba kita lihat kos bahan langsung. Kos bahan langsung adalah kos utama yang diperlukan dalam pengeluaran satu barang. Maksudnya, bahan langsung ni adalah lebih kepada bahan mentah ataupun bahan utama nak hasilkan produk tersebut. Contohlah kita nak buat cekodok. Apa bahan utama nak buat cekodok? Bilis, tepung, bawang. Begitulah. Kalau kita nak buat kerusi, perlu ada apa? Kayu, paku, skru, betul tak? Spine, kain. Itu adalah kos bahan langsung. Maksud langsung di sini adalah terus berkait rapat ataupun maksudnya langsung ni adalah iaitu berkait dengan apa yang kita nak buat tersebut. Bahan-bahan yang apa yang berkaitan dengan apa yang kita nak buat itu. Itulah dia kos bahan langsung. Kos buruh langsung pula adalah buruh pekerja kilang, ataupun orang panggil operator pengeluaran. Pekerja-pekerja kilang ni mereka dibayar kepada buruh yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Dialah yang terlibat secara langsung untuk menghasilkan produk tersebut. Tak ada buruh tu, contohlah kita nak pakai 10 orang. Satu hari 3 orang tak datang. Boleh tak kita menghasilkan kerusi yang banyak? Kalau ada pekerja kilang yang tak datang. Maksudnya dia betul berkait rapat dengan produk yang kita nak hasilkan. So, mereka adalah pekerja kilang ataupun operator pengeluaran ataupun buruh kilang. Belanja langsung. Belanja yang turut berubah apabila berlaku perubahan dalam unit pengeluaran. Yang ini kita lihat ya. Belanja langsung ni dia ada berkait rapat dengan semakin meningkat unit pengeluaran, semakin meningkat belanja langsung. Ini adalah belanja langsung ni memang dia berkait terus dengan produk yang kita hasilkan. Dan yang komponen yang terakhir, kos overhead. Kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran tetapi perlu dibelanjakan. Tidak terlibat maksudnya dia tidak berkait dengan produk yang kita hasilkan itu. Tetapi tak ada dia akan mengganggu kelancaran menghasilkan produk tersebut. Contohlah, bil elektrik. Tak ada elektrik, tak bayar bil elektrik. Boleh tak operasi kilang tu diteruskan? Boleh tak mesin tu nak bergerak? Sedangkan kita nak menghasilkan kerusi ni. Pekerja dah ada, buruh dah ada, dan kita pun dah bayar pun kos-kos belanja langsung. Tapi tak ada elektrik. Boleh tak? Tak boleh kan? So, itu atau contoh kos overhead. Dia tidak terlibat dengan produk tersebut. Tapi dia membantu melicinkan proses pengeluaran produk tersebut. Maka, proses pengeluaran dia
tidak terlibat secara langsung. Okey, tapi kita perlu belanjakan dia. Okey, so secara kesimpulannya, dalam persamaan, bentuk persamaan ya, ini dalam bentuk persamaan, tapi kita akan buat akaun kos pengeluaran ini dalam bentuk penyata ya. Ini untuk pelajar lagi faham. Kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah belanja langsung tambah kos overhead, maka hasillah kos pengeluaran. Okey, nanti kita akan lihatlah soalan-soalan berformat SPM macam mana nak buat akaun kos pengeluaran ini. Okey, seterusnya, okey, kita lihat kos bahan langsung. Okay, apakah dia kos bahan langsung? Kos bahan langsung merangkumi semua perbelanjaan yang terlibat dalam pembelian bahan langsung. Ya. Semua. Apa yang kita beli bahan langsung, bahan nak hasilkan produk tu, itu adalah kos bahan langsung. Okey. Pada masa yang sama juga, dia ada juga cukai belian bahan langsung, ada juga angkutan masuk, ada juga insurans atas belian. Ini semua adalah cas-cas tambahan, okey, yang akan meningkatkan jumlah pembelian bahan langsung. Okey, so kos bahan langsung akan meningkat selaras dengan peningkatan harga bahan langsung. Okey, kalau pelajar tengok ya, kita tengok cas-cas tambahan ni, kalau pelajar masih ingat lagi dalam akaun milikan tunggal, kita dah jumpa perkataan sini, cukai atas belian, angkutan masuk, insurans atas belian. Okey, cuma kat sini beza dia ada bahan langsung saja. Ya, angkutan masuk bahan langsung, insurans atas belian bahan langsung. Okey, sepatutnya ya. Okey, kita pernah belajar dalam akaun milikan tunggal, betul? Okay, kalau kita tengok persamaan di bawah ni, kos bahan langsung equal to inventory awal bahan langsung tambah belanja pembelian bahan langsung tolak inventory akhir bahan langsung. Yang ini adalah formula ataupun format untuk pengiraan kos bahan langsung dalam bentuk persamaan. Pelajar akan buat lepas ni dalam bentuk penyata ya, untuk soalan SPM bentuk penyata. Tapi nak bagi pelajar faham, cikgu bagi dalam bentuk persamaan dulu. Okey, so kalau kita balik pada akaun milikan tunggal, kalau ingat lagi lah. Okey, akaun milikan tunggal kita mulakan dengan apa? Kalau ingat lagi, inventory awal. Sama kan? Tambah belian. Okey, cikgu buat 3 lajur sini. 3 lajur. Ingat lagi tak? Okay, biasanya kalau belian inventory awal, kita akan letak inventory kat mana? Okay, ini biasanya kalau dia ada lagi kat atas tu jualan, tolak pulangan jalan semua kan. Okay, tak apalah, cikgu nak mudahkan pelajar. Okay, inventory awal. Betul tak? Okay, lepas tu kita akan letak belian sini. Betul? Okay, maksud inventory awal di sini adalah, ini adalah inventory awal ataupun stok barang yang dibawa pada bulan lepas bawa ke awal tahun, awal bulan. Okay, so dia adalah barang lama yang pada bulan lepas atau bulan berikutnya, bulan sebelum itu, dibawa pada awal bulan berikutnya. Jadi dia akan jadi inventory awal. Okay, belian pula adalah inventory baru yang kita beli untuk kita campurkan dengan inventory awal untuk kita nak jual. Okay, contohnya lah, kita nak jual sardin. Sardin lama masih ada 5 tin. Sardin baru nak beli berapa ya? 10 tin. Kita nak jual berapa tin? Okay, kita nak jual 15 tin. Itu maksud dia. Betul tak? Okay, so sekarang masa kita nak beli barang baru ni, inventory baru ni, mungkin ada barang baru yang rosak. That's why tolak dengan pulangan belian. Akan dapatlah belian bersih. Okay, so kita tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Ini adalah barang baru yang kita beli dah bersih dah. Tolak yang kita tak nak pakai, yang tak sesuai, yang salah jenama, yang dah terosak. Okay, tapi kena ingat, kita akan tambahkan dengan cas-cas tambahan yang lain, iaitu contohnya duty atas belian. Lagi, insurans atas belian. Okey, lagi angkutan masuk, upah atas belian. Okay, ini semua ni cas-cas tambahan yang akan menambahkan nilai belian bersih. Menambahkan nilai barang baru yang kita beli tu. Jadi barang-barang ni letak mana semua-semua ni? Kita tambahkan dengan belian bersih. Okey, barulah kita akan dapat kos belian. Okey, so kos belian letak mana? Letak kat sini lah. Kenapa? Okey, sebab kos belian ni adalah kos kita beli inventory baru. Kita beli barang baru yang kita nak jual.
Sedangkan dalam kedai kita dah ada inventory awal, iaitu barang lama yang masih tak habis dijual. So, kita pun campur dengan barang lama, barulah kita akan dapat kos barang untuk dijual. Okey. Kos barang untuk dijual ni lah yang kita kata inilah jumlah barang yang kita nak jual. Okey, jadi benda dia sama. Ini cerita ni adalah akaun milikan tunggal. Okey, iaitu contohnya kedai runcit ya. Okay, sekarang kita pasal akaun industri, akaun perkilangan. Okey, jadi masa kita beli bahan mentah, beli bahan mentah, kita nak buat satu produk, contohlah kita ambil kerusi, kita beli kayu, kita beli paku. Sedangkan dalam kilang kita dah ada inventory awal bahan langsung, itu bahan-bahan ataupun bahan mentah pada bulan lepas. Kita bawa ke bulan baru ataupun bawa ke tahun baru, kita akan campurkan dengan pembelian bahan langsung. So, pembelian bahan langsung ni samalah belian, sama. Tapi kena ingat, kalau ada pulangan belian, tolak pulangan belian. Okey. Kalau ada charge tambahan lain, tambahlah. Itu contohnya inilah cukai belian bahan langsung, angkutan masuk, insurans atas belian bahan langsung, upah atas belian bahan langsung. Kita tambahkan semua sama je. Barulah kita akan dapat belanja pembelian bahan langsung yang sebenarnya. Okey? Dan barulah kita tolakkan inventory akhir bahan langsung. Okey, ceritanya sama. Sama macam kita buat akaun milikan tunggal. Okey? Okey, ini gambaran awal lah tentang bahan langsung. Okey. Sekarang kita tengok. Okey, sekejap ya. Okey, kos buruh. Okey, buruh pula. Buruh tadi sudah kata iaitu pekerja kilang ataupun operator kilang. Okey, ataupun buruh kilang. Okey, upah yang dibayar pada buruh-buruh ini merupakan kos berubah. Nampak tak? Okey, kerana semakin bertambah kuantiti barang atau perkhidmatan yang dihasilkan, semakin bertambah kos buruh langsung. Betul tak? Okey, contohlah kita nak menghasilkan sebuah kotak. Okey, kita perlukan seorang je. Betul? Kalau kita nak hasilkan banyak kotak, kita hasilkan banyak, dan tentu kita perlukan ramai pekerja. Itu sifat dia. Maksudnya semakin bertambah unit pengeluaran, semakin banyak, semakin bertambah buruh yang kita kena tanggung. So sifat dia adalah sifat menaik, ya, sifat meningkat. Maksudnya dia berubah-ubah mengikut unit pengeluaran. Itu maksud dia, ya. Berlaku sebaliknya, apabila kuantiti barang dikurangkan, maka kos buruh langsung juga dikurangkan. So dalam cerita ni pelajar kena faham betul-betul mana buruh langsung, mana buruh tidak langsung. Yang kita bincang sekarang adalah buruh langsung, iaitu upah operator kilang, upah pekerja kilang ataupun buruh kilang. Tapi kalau gaji pengurus kilang, no, kita tak ambil. Dia bukannya buruh langsung, dia adalah buruh tidak langsung. Nanti pelajar akan tengok, lepas ni cikgu akan terangkan kat mana siapa yang dikatakan sebagai langsung ataupun tidak. Seterusnya ialah belanja langsung. Belanja langsung ni pula adalah, tadi kan kita dah cakap dia akan meningkat mengikut unit pengeluaran. Semakin banyak unit pengeluaran, semakin meningkat belanja langsung. Bayaran royalty. Pernah dengar royalty? Contohlah ya. Kita penyanyi lah, dia menyanyi, hasilkan album, dia menyanyi. Apa yang dia dapat? Pertama, penjualan dia punya kaset-kaset ataupun CD lagu dia lah. Pada masa sama, dia akan dapat royalty. Royalty kalau orang gunakan lagu dia dalam TV, dalam drama, dalam filem. So, apa yang dia dapat? Bayaran royalty. Maksudnya samalah, kita nak produk, kita nak jual produk kita. Macam mana kita nak lakukan produk kita? Mungkin kita ada melibatkan bayaran royalty pada mana-mana syarikat yang kita nak iklankan kita punya produk. So dia direct terus pada produk tersebut. Maksudnya kalau banyak kita nak guna, banyak kita nak keluarkan, banyak kos royalty itu semakin meningkat. Seterusnya cap dagang pattern. Contohlah Nike, kasut Nike. Sebab saya buat right tu, saya ingat kasut Nike. Kasut Nike tu ada tak cap
cap dagang ni, ataupun jenama dia Nike. Orang nampak je tanda right tu Nike, betul tak? Okey, lepas tu lambang McDonald. Orang tahu dah itu McDonald. TV3 pun orang dah tahu dah itulah logo TV3, pattern dia. So kita tak boleh nak tiru benda tu lagi dah, sebab kita dah cap itu adalah kita punya logo, kita punya pattern. Okey, jadi kita nak keluar je kaset tu dah ada dah lambang Nike. So semakin banyak kita keluarkan kaset tu, so dia punya cost pattern juga akan bertambah. Okey, seterusnya reka bentuk produk. Reka bentuk produk, design produk tu boleh tak orang lain tiru design kita? Okey, boleh tak orang nak tiru design kita? Tak boleh. Okey, sebab kita sendiri pun pattern yang kita telah design tu, kita ada kos yang kita tanggung untuk kita nak kekalkan itu adalah pattern kita. Jadi itu kalau orang guna pattern kita, orang boleh bayar kat kita. Dan kalau kita pula ada pattern sendiri, kita akan tanggung kos tersebut. Semakin meningkat unit pengeluaran, semakin tinggi dia punya kos untuk reka bentuk produk. Okey, so yang ini semua berkait rapat dengan pengeluaran produk tersebut. Okey, so bila kita menghasilkan satu produk, okay, kita akan libatkan pertama kos bahan langsung, kedua kos buruh langsung, ketiga belanja langsung. Tiga-tiga ni perlu ada untuk menghasilkan satu produk. Maka kita panggil dia adalah kos prima, ataupun dalam bahasa Inggeris dia prime cost, kos utama. Okey, boleh semua? Okey, seterusnya kita lihat kos overhead. Kos overhead merupakan semua belanja selain bahan langsung, buruh langsung, belanja langsung. Selain bahan, buruh, belanja langsung. Dikenali juga sebagai kos perkilangan tidak langsung. Nampak? Tidak langsung. Sebahagian besar daripada kos overhead adalah tetap. Okey, sebahagian. Kita bukan semua ya. Sebahagiannya adalah kos tetap dan sebahagiannya bukan kos tetap. Itu kos berubah. Kos tetap ni dikata apa? Okey, sebahagian besar daripada kos overhead adalah tetap dalam tingkat pengeluaran tertentu. Maksudnya, macam mana sekalipun unit pengeluaran kita meningkat, okey, cikgu masih nak buat lagi. Sini adalah RM, sini adalah unit ya. Semakin meningkat unit pengeluaran, kos dia adalah sama. Okey, ada ke? Ada. Okey, cuba tengok sekarang ni. Cuba pelajari kita pasti. Yang mana kos tetap atau tidak? Okey, cuba tengok sewa. Kita keluarkan banyak pengeluaran jual. Kita makin hari makin banyak. Okey, daripada contohlah kita tak sini, unit ni adalah unit ratus ribu lah ya. Kalau tak sini 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu. Tapi kos dia sama. Sewa. Logik tak? Logik lah. Sewa kan bayar sebulan sekali. Kos sewa kan sama setiap bulan. So, kos dia tetap. Walaupun banyak mana kita keluarkan barang. Okey, kadar bayaran? Kadar bayaran sama ke setiap bulan? Tak kan? Makin banyak kita gunakan elektrik, kita keluarkan barang, makin banyak kita gunakan elektrik, air, betul tak? Okey, bil air. Kita akan gunakan banyak air kalau contohlah kita industri makanan. Dan industri makanan keluarkan produk-produk makanan, perlukan basuh bahan-bahan tersebut. So, banyak gunakan air. Okey, jadi makin banyak unit pengeluaran, makin tinggi kadar bayaran. Penyelenggaraan mesin pun sama. Kalau mesin tu kita banyak pakai, banyak keluarkan produk, makin hari makin lama makin rosak dan perlukan penyelenggaraan. Okey, insurans. Ya, insurans kita bayar setahun sekali ataupun bayar tiap bulan pun tak apalah. Tapi sama ke jumlah dia? Ya, sama. Sebab insurans bergantung pada jumlah caruman dan pampasan yang kita nak. Jadi caruman berapa? Kalau sebulan 1,000 lah tiap bulan. Okay, contohnya kita ambil pampasan sebanyak 1,000,000. Takut disebabkan oleh kilang tu terbakar. Jadi caruman kita setiap bulan 1,000. So tiap bulan kita akan bayar 1,000 lah. Banyak mana pun kita keluarkan barang, banyak itulah insurans yang kita bayar. Dia tak berubah mengikut unit pengeluaran. Okay, faham tak? Seperti saya kata, kos overhead ada kos tetap, ada kos berubah. Okay, contoh kos buruh tak langsung. Kita cakap pasal kos overhead ya. Kos overhead memang tak langsung ya, bukan langsung. Tak langsung, tidak langsung. So, kos buruh tidak langsung.
gaji pengurus kilang, gaji pengelola kilang, pengawal keselamatan kilang, penyelia stor, gaji kilang kilang. Semua ni memang bekerja kat kilang, tapi dia orang tak direct terus pada produk. Bila tak direct yang produk, maka dia bukannya secara langsung, tapi dia kos buruh tak langsung, dan dia akan bertambah, bertambah kos dia mengikut jumlah pengeluaran, ataupun ada setengahnya gaji dia tetap bulan. Penyelia kilang ni kadang-kadang tu bertambah ni. Kalau banyak pengeluaran terpaksa bekerja malam, shift tengah malam, OT, maka kos gaji penyelia kilang tu mungkin bertambah. Mengikut berapa lama dia bekerja. Betul tak? Kalau macam pengawal keselamatan, kadang-kadang pun sama. Shift dia banyak shift dia mungkin dapat banyak sikit. Penyelia stor, mungkin sama je gaji dia. Gaji kerani pun sama je. Maksudnya kos overhead ni tak ada yang sama. Mungkin ada yang tetap, ada yang berubah. Okey. Kos bahan tadi buruh ya. Sekarang bahan pula. Bahan tak langsung? Yes. Bahan api minyak pelicin. Maksud dia. Bahan api ni maksudnya kita gunakan elektrik. Betul tak? Kita gunakan elektrik untuk kita nak hidupkan mesin. Kita gunakan arang. Kita nak masak makanan. Kita gunakan minyak tanah untuk kita masak makanan, atau kita bakar kayu. Macam-macam lah bahan-bahan yang digunakan untuk kita nak melakukan operasi pengeluaran. Jadi bahan-bahan langsung ni bertambah biasanya. Makin banyak kita keluarkan barang, makin banyak kos ini yang kita terpaksa gunakan. Elektrik kan juga bahan api yang kita terpaksa guna ikut berapa banyak unit pengeluaran. Okey. Kalau orang nak menghasilkan minyak masak, kan, kita gunakan ambil daripada kita masak pada sawit. Kita masak, kita gunakan banyak bahan api, betul tak? Okey. Jadi dia akan meningkat mengikut unit pengeluaran. So dia berubahlah, kos berubah. Seterusnya pentadbiran dan pengurusan kilang. Belanja alat-alat kecil, kaedah bayaran, cukai tanah kilang, sewa bangunan kilang, susut nilai loji mesin dan jentera, insurans kilang, bangunan kilang. Ini semuanya kos-kos yang kita terpaksa belanjakan. Walaupun dia tak direct pada produk yang kita hasilkan, tetapi kita perlu belanjakan untuk kita melicingkan perjalanan ataupun melicingkan operasi pengeluaran. Belanja alat-alat kecil contohnya apa? Contohnya kita nak pakai pen, pekerja-pekerja kilang nak catat apa-apa, kita nak beli apa-apa, kita kena ada nut. Okey, betul button. Benda-benda yang halus-halus tu kita terpaksa beli. Apa lagi? Skru-skru yang halus-halus tu. Itu semua belanja alat-alat kecil yang terlibat dalam proses dalam kilang. Tapi dia benda yang halus-halus macam ni kena ada standby. Mesin rosak perlukan nut, perlukan skru, perlukan banyaklah benda-benda yang kita kena adakan. Okey, kaedah bayaran, bil api, bil air, bil elektrik, bil elektro. Dan tak ada kilang yang pasang TV keliling supaya pekerja-pekerja dia tak bosan buat kerja pun ada agaknya. Okey. Cukai tanah kilang, ada usahawan kilang ni dia tak gunakan, dia tak tanah sendiri, tak ada bangunan sendiri. Okey. Kalau dia ada tanah sendiri, dia akan bayar cukai tanah. Okey. Sewa bangunan, tak ada bangunan sendiri. So sewa bangunan orang lain, bayar sewa. Betul tak? Kalau tak bayar sewa macam mana nak operasi? Walaupun dah ada buruh, dah ada bahan mentah, dah ada belanja langsung. Tapi kalau sewa tak bayar, orang bagi masuk tak kilang kita? Walaupun kita sendiri punya kilang, tapi kita sewa bangunan tu. So tak bayar, tak boleh jalankan operasi. That's why nak tak nak kena bayar. Okay, susut nilai loji. Susut nilai ni adalah contohlah mesin yang kita operasi untuk kita buat produk kita. Makin hari makin lama makin buruk, makin rosak, makin reput, makin kemek. Nampak tak? Mesin tu dah beli dah 10 tahun lepas. Takkan harga dia masih sama. Setiap tahun mesti ada perubahan-perubahan ataupun susut nilai. Yang mana nilai kita tak nampak susut pun. Yang kita nampak susutnya adalah dari segi fungsi dia mungkin semakin teruk, semakin lemah, perlu dibaiki selalu. Nampak tak? Itu nama dia susut, semakin susut. Jadi kita ada pengiraan susut nilai seperti yang kita buat dalam akaun minyak tunggal dulu, iaitu pengiraan susut nilai. Betul tak? Ada kaedah-kaedah dia, betul tak? Secara langsung, kaedah atas kos berubah. Okey. Baki berkurangan. Okey. Seterusnya insurans kilang. Takut terbakar, kita beli insurans. Nak tak nak kena bayar. Betul tak? Dia tak ada berkaitan dengan produk kita buat tu, tapi perlukan dia untuk melicingkan penghasilan produk di kilang kita.
Okey. So, inilah kos-kos overhead yang terlibat dalam pengeluaran. Seterusnya, kerja dalam proses. Kerja dalam proses atau dalam bahasa Inggeris work in progress. Maksudnya apa? Okey, merupakan kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir. Merupakan barang yang belum siap diproses atau barang separuh siap pada awal tempoh perkawinan dan akan disiapkan dalam tempoh perkawinan semasa. Kalau akhir pula, barang belum siap diproses atau barang separuh siap pada akhir. Ni awal, ni akhir. Tempoh perkawinan akan disiapkan proses perkawinan berikutnya. Ni semasa. Ni berikutnya. Okay, apa maksud dia? Maksudnya, contohlah pada 1 hari bulan 1 sehingga 31 bulan 12. Okey, masa kita nak buat, contoh ini tahun 2020. Okey. So, pada 31 hari bulan 12 2019, kita dah bancuh siap-siap, tapi dah tepat 12 malam, tak sempat bakar pun lagi. Dah siap bancuh siap-siap. Okey, tak sempat bakar. Jadi, benda itu dianggap sebagai work in progress, kerja dalam proses. Tak sempat pun nak jadikan dia produk. Okey. So, bila bawa pada awal bulan 1 bulan 1, maka dia dinamakan sebagai kerja dalam proses awal. Okey, kita pun buatlah produk kita sampailah 31/12. Dah siap bancuh, dah siapkan semua, tinggal nak masak je lagi, nak tinkan lagi, tapi tak sempat siap. Maka ini dipanggil sebagai kerja dalam proses akhir, yang mana dia akan bawa pada tahun 1 bulan 1 2021. Okey, itu yang dikatakan sebagai tempoh perkawinan berikutnya. Itu kerja dalam proses akhir. Faham ya? Jadi, bila kita nak buat dalam satu persamaan, satu persamaan, okey, kalau kita kan pelajar tak perlu buat persamaan. Okey, nanti kita juga akan ajar soalan perempuan SPM di mana dia bentuk penyata. Tapi nak bagi pelajar faham, tengok dulu. Okey, kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah kos overhead. Okey, sorry, tertinggal satu. Tambah apa sini? Belanja langsung. Yes. Belanja langsung. Okey, 1, 2, 3. Belanja langsung. Tambah kos overhead 4. Dan tambah kerja dalam proses awal. Okey, tolak kerja dalam proses akhir. Okey, itu proses dia. Okey, nak lagi detail nanti kita nampak. Kos bahan langsung, tambah kos buruh langsung, tambah belanja langsung. Kita akan dapat kos prima. Yes, kos prima. Kos prima, tambah kos overhead, tambah kerja dalam proses awal, tolak kerja proses akhir. Barulah dapat kos pengeluaran. Okey, so cikgu rasa, okey, ni tengok dulu ya. Kita tengok, rasa macam dah latihan. Okey, so cikgu stop dulu sampai teori-teori ataupun nota-nota berkaitan dengan kos pengeluaran dahulu. Dan bila kelak akan datang, cikgu akan sentuhkan latihan yang ada dalam buku teks dahulu dan barulah kita pergi kepada soalan berformat SPM. Jadi, rasa setakat itu saja untuk hari ini. Okay, Assalamualaikum. Cuma bersama Cikgu Auzan A+. Okay, selamat maju jaya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.